Baiklah, selamat sejahtera. Hari ini, murid akan belajar tingkatan unit 6 bawah tajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Kita belajar pasal jiran yang akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Siapa lagi kalau tidak bukan saya. Baiklah murid-murid, kita akan belajar apa manfaat hidup berjiran. Manfaat tu maksudnya kebaikan, faedah, kelebihan. Yang pertama yang akan kita tahu dalam manfaat hidup berjiran ini ialah tidak lain tidak bukan mudah mendapat bantuan apabila menghadapi sesuatu masalah. Kalau anda berlaku kesusahan, anda berlaku kemalangan, ataupun ada berlaku kematian. Jadi siapa yang nak minta tolong? Anda nak minta tolong siapa kalau tidak bukan jiran? Anda kena ingat jiran anda itu bukan satu kaum saja. Jiran kita mempunyai kaum yang berbeza. Malaysia ini. Yang kedua ialah membantu menjaga keselamatan tempat tinggal. Kalau kita nak balik kampung, sebenarnya tahun baru Cina, Deepavali, ataupun ada hari Christmas nak balik kampung, pastikan kita dan sekeluarga minta tolong jiran-jiran kita. Jangan malu untuk minta tolong walaupun jiran itu orang Melayu, orang India, Cina, Sabah dan Sarawak. Dan ketiga, apa kebaikan kalau kita hidup berjiran ni? Yang membantu menjayakan majlis keramaian. Majlis keramaian ini apa cikgu? Saya tak faham. Baik, majlis keramaian ni adalah majlis yang mana sesuatu cara itu diraikan secara beramai-ramai. Contohnya majlis keagamaan, majlis perkahwinan, awak jemput orang, semua orang datang. Itu adalah untuk membantu majlis keramaian. Bila ada majlis keramaian, orang akan datang. Baik, kita pergi manfaat hidup jiran yang seterusnya. Apa yang dikatakan manfaat hidup jiran yang seterusnya? Yang keempat, semangat perpaduan. Bagaimana hidup berjiran ni dapat semangat perpaduan murid-murid? Contohnya lah, awak tinggal di suatu kawasan perumahan. Dalam kawasan taman perumahan, di dalam kawasan ada kampung, ada JKKK. Ada kawasan penduduk, persatuan penduduk. Mereka ingin mengadakan aktiviti gotong royong. Maka semua penghuni taman kena terlibat dengan gotong royong. Kalau nak buat aktiviti sukaneka, aktiviti ahli keluarga, semua kena terlibat dalam aktiviti keluarga ataupun sukaneka. Itu contoh bagaimana hidup dan ni dapat membuat iaitu perlu menolong antara satu sama lain. Dan yang terakhir, kepentingan kita hidup berjiran antara satu sama lain inilah mencegah ataupun membantu cegah gejala negatif. Ini yang patut ada dalam sebuah taman. Kenapa saya kata begitu? Kerana kita lah siapa lagi nak jaga keamanan kawasan kalau tak jiran-jiran kita. Siapa jiran? Kita semua. Contohnya, kita bekerjasama membantras gejala sosial. Kita bekerjasama untuk membantras masalah vandalism, masalah jenayah. Contohnya aktiviti pecah rumah. Siapa yang patut kawal kawasan perumahan pada waktu malam secara bergilir-gilir? Kalau tak kawasan perumahan seperti kita. Apa tujuannya? Supaya aktiviti penagihan dadah, pecah rumah dan dapat dikupas, dapat ini sesuatu kawasan perumahan itu jenayah. Itulah sama-sama membantrai jenayah. Baiklah murid-murid, saya akan teruskan dengan ciri-ciri sikap jiran yang positif. Apa ciri-ciri sikap positif yang harus kita ada? Cuba awak lihat gambar yang pertama. Suasana gambar orang sedang masak beramai-ramai. Ini adalah kawasan kampung. Contoh jiran yang positif ialah mereka menolong antara satu sama lain. Menolong tuan rumah untuk masak bersama-sama untuk mengadakan majlis keraian, majlis hari perkahwinan. Jadi ada sikap tolong menolong, ada sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Itu adalah salah satu contoh sikap jiran positif. Selain itu, apa yang perlu ada pada diri kita?
pada setiap jiran menziarahi jiran. Tak kiralah jiran itu Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, awak harus ziarahi jiran. Bila awak ziarahi jiran, ucapkanlah selamat sejahtera. Bertegur sapa dengan jiran. Walaupun awak tak masuk rumah sekalipun, tegurlah jiran itu. Bagilah kata-kata ataupun ucapan yang tidak menyakitkan hati jiran. Kenapa? Kerana kita mahu hidup kita aman. Kita mahu hubungan antara jiran itu menjadi erat. Kadang-kadang kita akan berjumpa jiran yang baru. Kadang-kadang kita akan lihat jiran kita akan berpindah rumah. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tolong jiran. Sama ada jiran itu baru berpindah ke kawasan perumahan kita ataupun nak pindah ke rumah. Tak kiralah jiran itu Cina, India, Melayu. Ada juga jiran yang susah, murid-murid. Anda kena bayangkan, besok anda sudah habis belajar, sudah bekerja, anda akan berbina keluarga. Terpulang kepada anda bagaimana anda menguruskan kehidupan. Anda akan rasa hidup itu senang, anda akan rasa hidup itu susah. Bayangkan kalau anda susah, siapa yang tak tolong? Kalau awak susah, mestilah jiran. Awak tengok gambar yang keempat. Ada sepasang suami isteri nak ke hospital. Kerana isterinya sedang syarat bersalin. Dia tak ada kereta nak pergi ke hospital. Lakinya, suaminya cuma ada motor. Jadi, jiran yang tolong ambil jiran lain untuk pergi ke hospital. Banyak lagi contoh-contoh untuk menjadi jiran yang positif. Banyak lagi contohnya. Contohnya ialah menjemput jiran-jiran ke rumah. Mereport atau membuat laporan sekiranya rumah jiran dimasuki oleh perompak. Kadang-kadang kita balik kampung sempena perayaan, bagi tahu jiran. Memberi buah tangan kepada jiran dan mengadakan upacara open house. Jemput orang lain datang, makan bersama-sama. Baiklah, seterusnya cikgu akan sentuh tentang ciri-ciri jiran negatif. Apakah contoh-contoh jiran negatif yang murid-murid tahu? Yang pertama, anda kena tahu jiran yang negatif ini adalah mereka yang mementingkan diri sendiri. Jiran ini agak sukar untuk kita rapat dengan orang yang memiliki sikap mementingkan diri sendiri. Selain itu, jiran yang suka berburuk sangka. Sikap buruk sangka ini boleh menyebabkan sesuatu dengan menjadi renggang. Silap-silap boleh menjadi pergaduhan. Jiran yang negatif juga mempunyai sikap yang sombong dan bongkak. Ini terutama jiran yang kaya. Jiran yang mempunyai status ataupun mempunyai kedudukan yang tinggi. Memandang rendah kepada orang lain. Terutama jiran yang miskin. Ini sangat bahaya dalam sesuatu hubungan jiran. Dia ada sikap sombong dan bongkak, ini akan menyebabkan hubungan antara jiran itu tidak betapa baik. Dan yang terakhir, ciri jiran negatif itu ialah suka mengumpat dan memfitnah. Sikap mengumpat dan memfitnah ini sangat bahaya dalam sesuatu hubungan. Apatah lagi kehidupan kita sebagai jiran antara jiran. Yang mana perkara fitnah menyebabkan pergaduhan. Umpat ataupun mengejek ataupun mengata seseorang juga boleh menyebabkan sesuatu. Jadi ciri-ciri jiran negatif perlu kita hentikan. Baiklah murid-murid, sekarang kita buat latihan. Sila buka buku teks Pendidikan Moral tingkatan 2, muka surat 63. Buka buku teks Pendidikan Moral tingkatan 2, muka surat 63. Ini adalah soalan latihan. Soalan latihan yang perlu awak buat. Aku yakin anda dapat jawab. Baca sempitan lalu. Cuba jawab. Baiklah. Cikgu akan berikan jawapan. Jawapan soalan pertama.
Jawapan soalan yang kedua. Jawapan soalan yang Baiklah murid-murid, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe video channel di YouTube anda. Okey. Pastikan anda ingat apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih murid. Kita berjumpa lagi di lain masa. Penting subscribe. Tekan button subscribe. Terima kasih semua.